أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang perciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya Engkau telah menghinakannya dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, iaitu berimanlah kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berikanlah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, Sesungguhnya aku tidak mensia-siakan amalan orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki maupun perempuan, kerana sebahagian daripada kamu adalah keturunan daripada sebahagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapuskan kesalahan mereka dan pasti aku masukkan mereka ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala daripada Allah, dan di sisi Allah adalah pahala yang baik. Jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat kembali mereka ialah neraka Jahannam. Jahannam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Tetapi
Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapat syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai kurniaan daripada Allah. Dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Dan sesungguhnya, di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka. Kerana mereka merendah diri kepada Allah dan mereka tidak menjual beli ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap sedia di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Rasulullah always practiced reciting this verse after he woke up from sleep. So, we must try to apply this sunnah as much as possible in our life. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم, which means Ibn Abbas radhiallahu anhu reported, I spent the night with my aunt Maimunah, and I said to myself that I will watch the prayer of the Messenger of Allah, peace and blessings upon him. She laid out a cushion for the Prophet, and he slept on the direction of its long side. He awoke and wiped the sleep from his eyes, then recite the last 10 verses of Surah Ali Imran until its end. Sahih al-Bukhari. Therefore, we must try to follow the attitude of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in our life. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Yang bermaksud, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hamba-Nya dan Dia tidak menjadikannya bengkok, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan khabar gembira kepada orang-orang mukmin yang melakukan amal soleh bahawa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mempunyai anak, mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu juga nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar daripada mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu pembohongan semata-mata. Maka janganlah engkau Muhammad mencelakakan dirimu kerana bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, iaitu Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasannya untuk kami menguji mereka,
siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula muka bumi sebagai tanah yang tandus lagi kering. Adakah engkau mengira bahawa orang yang tinggal di gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung di dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." The first 10 verses of Surah Al-Kahfi tell us about the Quran statement and the condition of the disbelievers, kufur, and those the believers, mu'minin, that believe in Quran. In a hadith narrated by Imam Muslim from Abu Darda radhiyallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Man hafiza 10 ayat min awwali suratil kahfi usima minad dajjal," which means if anyone learns by heart the first 10 verses of Surah Al-Kahfi, he will be protected from Dajjal. Therefore, we must keep practicing this Quranic verse so that it can strengthen our faith and keep us away from the Dajjal.